Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syamsul daripada Minyak Wangi Tuyu. Okey, hari ini kita bertemu lagi dalam live bersama saya di Minyak Wangi Tuyu. Okey, seperti yang sedia maklum, mungkin ada yang tak tahu, ada yang dah tahu. So, saya akan berkeudara secara live setiap minggu, minimumnya sekali seminggu. So, hajatnya nak buat 2 kali seminggu, tapi minimumnya sekali seminggu. Okey, kita nak share tentang setiap minggu saya akan share apa yang kita boleh bantu di Minyak Wangi Tuyu untuk anda yang baru nak start bisnes ataupun anda yang dah bisnes perfume yang secara kecil-kecilan, apa yang kita boleh bantu, ataupun anda yang tak ada lagi bisnes tetapi nak start bisnes. Anda yang masih lagi tak ada bisnes tapi nak start bisnes apa, tak tahu. Okey, mungkin anda boleh cuba untuk start dengan bisnes perfume. Kan, sebab dengan kami kita ada banyak kelebihan. Okey. So saya nak mulakan pagi ni adalah dengan menceritakan sedikitlah sejarah Minyak Wangi Tuyu lah, sejarah Minyak Wangi Tuyu. Okey. Sekejap Okey, saya nak mulakan pagi ni dengan nak cerita dulu latar belakang tentang Minyak Wangi Tuyu. Okey. Saya dulu ni asalnya saya ni kerja makan gaji. Kerja makan gaji dengan Telekom Malaysia. Okey, dalam lebih kurang 5 tahun lebih saya sebagai customer service dan hampir 2 tahun saya sebagai sales executive di Telekom Malaysia. Okey, lepas tu saya mula menceburkan diri secara part time dalam bisnes. Saya mula menceburkan diri secara part time dalam bisnes dan setelah dalam 1 tahun hingga 2 tahun macam tu saya mula nak terjun secara full time. So jadi saya mengambil keputusan untuk full time pada tahun 2013. Selepas saya 7 tahun, 8 tahun dalam Telekom Malaysia, dah mencedok beberapa pengalaman. So dalam masa 7-8 tahun juga saya dah mula ada bisnes. Saya masa tu sebelum saya berhenti pun saya dah start bisnes perfume secara online. Saya dah start bisnes bundle. Saya dah start bisnes kedai tayar secara part time. Bukan nak kata part time juga, cuma bisnes kedai tayar tu saya sharing dengan adik-beradik, and then saya masih lagi bekerja dan full time ni adik saya. Okey, dan bisnes bundle saya share juga dengan kawan-kawan, and then kita hire orang untuk jaga. Lepas tu bisnes kereta sewa pun sama, masa tu dah start. Lepas tu saya suruh adik saya jaga. Lepas tu ada lagi lah 1-2 bisnes yang kata celup-celup sikit. Lepas tu 2011, ketika 2011 saya dah memang set lagi 2 tahun saya nak berhenti. Iaitu saya dah set 2011, pada tahun 2011, 2013 saya nak berhenti kerja, saya nak full time. Tapi sebelum saya full time, saya set up dulu bisnes secara part time. Dalam 2-3 bisnes. Dan bisnes tu saya buat secara serius lah, iaitu kedai tayar, bundle, kereta sewa. Okey. So bermulalah pada tahun 2013 saya ambil keputusan untuk berhenti. Satu lagi, bisnes perfume. Masa tu kita buat perfume, masa tu kita set up bisnes tu secara online saja. So masa tu walaupun saya makan gaji, saya dah start 4 bisnes. 4 bisnes, dan daripada 4 ni 2 masih kekal dan 2 lagi dah tutup. Kerana bila kita dah jalan, kita dah journey tu bila berjalan, so kita mula cari yang mana yang lebih sesuai dengan jiwa, yang mana yang lebih kita rasa enjoy bila kita buat. So bisnes perfume kekal lah sehingga sekarang, bisnes kedai tayar alhamdulillah pun kekal sehingga sekarang. Dan kita ada lagi produk baru yang dah keluar, macam tu. Okey. So untuk Minyak Wangi Tuyu ni pula, so secara seriusnya saya bermula pada tahun 2013. So secara part time 2011 di Temeloh, 2000 saya rasa dalam 2009 secara part time kita bermula 2009. Secara full time nya kita betul-betul pada 2013, di mana lepas saya ambil keputusan untuk berhenti kerja, and then saya bermula full time di rumah, masa tu online.
dengan produk perfume grade, grade Dubai, orang panggil grade Dubai lah, grade triple A lah kan. Bermula di situ. Okey, lebih kurang dalam setahun. Lebih kurang dalam setahun saya mulakan di rumah sahaja, dan alhamdulillah 2014 saya mula berkedai. Tapi 2014 ni dia challenge dia agak boleh tahan lah, di mana masa tu saya sakit dan saya dapat anak, dan anak saya juga sakit. So memang cabaran lah. Dan pada tahun yang sama juga saya kena tipu dengan supplier. Kan, dan benda tu berlaku serentak. Dan saya ingat lagi di mana situasi dia, saya orang kata apa, dan saya duduk depan hospital. Saya masa tu dengan tangan apa, ada drip tu kan. Masa tu lepas tu daripada hospital, lepas tu saya pergi hospital lagi satu sebab saya nak tengok anak saya. And then masa tu saya ingat lagi saya kena tipu pada hari yang sama, dan saya terpaksa minta tolong kawan saya selesaikan, sebab saya tak boleh nak selesaikan sebab saya sakit dan saya kena tengok anak saya pula. Kan, dan masa tu saya ingat lagi situasi dan keadaan ketika tu, saya pula baru tengah set up kedai. Renovation masa tu tengah berjalan. 2014 tu dia orang kata bermula dengan cabaran lah, tapi alhamdulillah lah kita lalui cabaran tu dengan orang kata dengan tenang. Bukanlah nak kata lalui dengan berjaya, tapi kita laluinya, kita berjaya laluinya. Kan. Okay, alhamdulillah lah. Okay, lepas tu apa lagi nak share. Lepas tu kita bertukar produk. Kan, lepas tu kita tengok produk grade ni dia mula turun harganya. Lepas tu kerana persaingan yang tinggi, kerana terlalu ramai yang menjual, persaingan sangat tinggi, so lambakan produk, in the end dia jadi drop. Tapi kita sebagai usahawan, macam kita tahu, macam saya dulu kerja telekom, saya tahu setiap produk dia ada jangka hayat dia. Dia dia mesti akan oversupply. So apa yang kita buat adalah kita kena inovasi. Kita tak perlu nak salahkan siapa-siapa. Sebab dulu masa saya dalam telekom, saya belajar satu benda. Setiap produk dia ada jangka hayat. Contohnya dulu telekom dia keluar dengan produk TMNet Dial-Up 1515. Lepas tu dia jual. Lepas tu dengan dengan Celcom, Maxis, apa semua pun jual internet. Of course lah kan. Lepas tu pula sampai tu tahap daripada trend tu dia macam ni, and then dia mula slow. So lepas tu saya perasan telekom keluar lagi satu produk, dia panggil streaming. Lepas tu dia mula take up, dia mula tinggi balik. And then bila penetration tu dah mula sangat tinggi, masuk pula 3G daripada Maxis, Digi, Celcom. So masa tu orang kata broadband dah mula meluas. So dia dah mula trend mendatar, dah mula persaingan tinggi, dah mula trend tu menurun. Lepas tu Telekom keluar Unify. Take up dia tinggi balik. Dan trend tu terus mendaki sehingga sekarang, walaupun saya tak kerja Telekom lagi dah. Tapi dekat situ saya belajar sesuatu, di mana setiap produk ada dia punya jangka hayat. Dan kita jangan mengeluh jika kita dalam bisnes kita persaingan sangat tinggi, persaingan sangat tinggi, dan kita mula nak menyalahkan orang ni tak jaga market lah, apalah. Sebenarnya benda tu memang normal, biasa saja. Kan, macam contoh kita tengok produk handphone, kalau ikut siapa yang tak ada handphone hari ni sampai 2-3 biji, tapi syarikat handphone tetap jual handphone. So, tapi apa yang dia buat? Dia keluarkan inovasi, satu produk baru demi satu produk baru. Company lain pun masuk, macam-macam jenama. Sorry, terulas lebih sikit sini, sebab di sini baru-baru ni saya berdepan dengan persoalan kalau hari-hari kita rekrut orang nak bisnes, so lama-lama produk akan jadi terlalu ramai. Betul? Sebenarnya semua industri mengalami benda yang sama. So kreativiti kita. Itu sedikit lah tentang latar belakang. Sekarang ni saya nak cerita kepada saya nak cerita pula apa servis yang kita ada sebenarnya. Sekejap mana pula lah. Apa servis yang Minyak Wangi 7 tawarkan? Tadi sudah cerita sikit latar belakang lah. Kan, kita bermula dengan perfume grade. Lepas tu kita pergi kepada perfume original reject. Kita pergi pula kepada perfume original reject masa tu. Bila perfume grade ni dah mula lambakan, so kita pun berinovasi, kita switch produk kepada perfume grade. Pada perfume original reject.
Dan masa tu boleh bertahan lah dalam setahun lebih kot. Saya start jual Ori Reject ni, saya jual pun isu yang sama. Biasalah kan, bila produk tengah hot, so semua orang nak jual. So bila semua orang nak jual, jadi benda yang sama pun berlaku berulang balik. Tapi macam saya kata, usahawan dia kena berinovasi dan kreatif. So kita mula masa trend baru, ingat lagi 2017, 2016, Inspired Perfume baru tengah naik dan mula nak meletup. Dia bukan, Inspired Perfume ni produk yang dah lama sebenarnya, daripada dulu-dulu pun orang dah jual. Tetapi apabila trend baru keluar, trend baru yang keluar lebih versatile, lebih packaging, lebih lawa daripada dulu, so dia mula dapat sambutan balik. Kan, dan masa tu saya pun melompat masuk lah. Melompat masuk sebab masa tu tengok ramai founder-founder sukses dalam bisnes Inspired Perfume, dan saya pun melompat masuk, dan alhamdulillah daripada 2016 tu saya mula-mula dengan Inspired Perfume sehingga sekarang saya masih lagi kekal. So sekarang dah masuk tahun yang 2016, sekarang dah 2021, dah masuk tahun yang kelima betul-betul Inspired Perfume saja. Dan saya pun tak tahu Inspired Perfume ni dalam market Malaysia akan bertahan berapa tahun lagi. Tapi bila kita pandai-pandai lah nak survive kan, so adakah dia akan, trend tu akan menurun ke, permintaan akan menurun ke, tapi kita sama-sama kena celik dan sensitif. Kalau trend tu dah mula menaik dan dia dah mula mendata, dah mula menurun, kita kena ada exit plan, kita kena bersedia dengan marketing baru, strategi baru, inovasi baru, ataupun kita kena cari peluang-peluang bisnes yang baru. Mungkin kena tukar produk dan sebagainya. Okay. So di situlah bermulanya Inspired Perfume dan sehinggalah sekarang. So apa yang sebenarnya saya bantu kepada golongan mana? Saya bantu sebenarnya lebih kepada golongan orang yang nak set up bisnes perfume ataupun orang yang bisnes perfume secara kecil-kecilan. Itu adalah niche saya. Saya fokus kepada orang yang nak set up bisnes perfume atau orang yang bisnes perfume secara kecil-kecilan. Itu adalah saya punya saya punya market atau niche yang menjadi pilihan saya lah. Sebab niche ni, market ni besar, so saya tak fokus pada semua. Saya hanya fokus pada kelompok kecil ini saja. Okey, so apa yang sebenarnya yang kami bantu? Okey, pertama sekali adalah kalau Okey, apa yang kami bantu di Minyak Wangi Tuju? Okey. Pertama sekali adalah kami membantu membekalkan perfume ataupun inspired perfume dalam dua keadaan. Satu tanpa packaging dan satu lagi ada packaging. Tanpa packaging dan ada packaging. Okey. Tanpa packaging dan ada packaging. Maksudnya macam ni tau. Macam kami ada lebih daripada ratusan lah, mungkin 100 lebih lah pilihan botol. So customer boleh beli Inspired Perfume ikut pilihan botol yang mereka mahu. Okay, packaging belum tentu boleh nak buat dengan saya. Mana tak nak buat pun tak apa, dan nak buat pun tak apa dengan kami. Kami boleh bantu. Kalau ada tempat lain lebih bagus, tuan-puan boleh buat packaging di tempat lain. Tapi ramai juga customer saya, dia jual perfume tak ada packaging pun. Dia jual macam tu je. Contohnya lah, kalau dia beli perfume tu macam ni, kan, dia beli macam ni, so dia jual macam ni je. Dia tak ada pun buat packaging. So lebih jimat lah. Mungkin dia punya sasaran pun bukannya nak jual kepada mungkin dia tak nak jual mahal-mahal pun kan, sebab kategori pelanggan saya ni pun ramai. Ada yang just nak buat side income kecil-kecil untuk bayar insurans kereta, road tax kereta. Ada yang just nak tambah belanja anak. Ada yang nak buat duit beli rokok. Macam-macam kategori. So sebab saya lebih fokus kepada golongan yang nak set up bisnes kecil-kecilan. So macam-macam dia orang punya keperluan dia orang. Macam tu. So kalau nak ada packaging pun tak apa, tak nak pun tak apa. Okay, kita bantulah daripada segi supply perfume yang nak ada packaging dan tak nak packaging. So kita kalau nak ada packaging ni, maksudnya dia sekali dengan rebranding, maknanya design sekali dengan logo dia, design sekali dengan logo, dan tampallah stiker pada logo tu, sales rebranding lah. Macam tu. Okey. Selain tu kami juga bukan sahaja membekalkan perfume badan, kami juga ada membekalkan perfume kereta dan fabric perfume. Ni antara dua lagi produk yang paling utama yang kami jual, perfume kereta dan perfume badan. So pun boleh jenamakan semula untuk buat bisnes. Cuma perfume kereta ni minimum order dia tinggi sikit, 100 macam 100 botol. Kalau macam perfume badan minimum dia rendah.
So kepada siapa yang menonton, so saya kalau boleh lah, kalau sudi, saya minta tolong share. Tolong share, ataupun mungkin ada pertanyaan ke boleh tanya, ataupun bagi love ke, bagi smile ke, apa ke, kan. Pokoknya saya tahu ada orang tonton, dan orang kata apa, kita ada sedikit engagement lah, kan. Betul, mungkin dengan sharing ni, mungkin anda yang share ni boleh juga membantu rakan-rakan anda yang lain yang mungkin berminat nak start business nak start business perfume. Okay, walaupun business perfume, mungkin ada orang kata business perfume ni dah tepu, dah ramai orang dah jual, dah ramai sangat dah, orang yang jual lebih ramai daripada orang yang beli. Ya ke? Ya ke? Sebab setakat ni saya tengok orang yang buat business perfume ni, yang berbisnes, yang buat produk ni ramai, tetapi yang betul-betul menjadi, yang betul-betul menjadi besar, tak ramai pun. Masih lagi kalau kita sebut pun jenama-jenama yang sama je, kan. So so jangan bimbang. So peluang siasat ada. Kalau bagi saya sebenarnya bisnes perfume ni tak pernah ada tepu pun. Sebab apa? Sebab player-player yang masuk, dia datang dan pergi tu cepat. Dia masuk 2-3 bulan, 4 bulan dah tak ada dah. Dia masuk 2-3, 4 bulan, 5 bulan dah tak ada dah. Jadi orang yang masih sebenarnya bisnes tu ada je peluang dia. Cuma macam saya hanya, kita bantu membekalkan produk, tapi usahawan tu sendirilah yang penting. Macam mana dia nak survive dalam bisnes dia. Macam mana dia nak survive dalam bisnes dia. Okay, saya nak betulkan duduk sikit lah. Okey, so apa lagi yang kami bantu kami bantu 3 perkara tadi lah: supply perfume badan, supply perfume kereta, dan supply perfume fabric. Fabric ni memang permintaan dia kurang sikit, dan kalau kita tengok dalam market pun memang tak serancak perfume badan lah, perfume kereta. Tapi memang ada permintaan. So tiga produk ni orang kata boleh bisnes. Cuma kalau tanya saya mana paling hot, perfume badan. Sebab apa? Sebab kita pakai pada diri kita, kan. Kalau kita perfume kereta ni kita letak dalam kereta. So orang kata apa? Orang kata dia tak selalu bersama kita keluar dari kereta, tak ada lah. Tapi perfume badan ni kita bawa ke mana-mana. Jadi dia lebih tinggi permintaan dia. So kalau memang saya recommend, kalau siapa nak start bisnes perfume, mulakan dengan perfume badan. InsyaAllah. Isu lambakan ke, isu orang ramai ke, macam ni, macam saya kata tadi, jangan bimbang pada sudut tu. Sebab ramai orang yang buat produk tapi tak aktif sangat pun, tak betul-betul struggle pun, buat produk. Kalau macam saya supply, kan. So yang buat produk dengan saya orang baru, hari-hari ada orang baru, kan. Tapi saya tahu dah jangka hayat dia. Biar jangka hayat dia 3 ke 4 bulan je. Yang bertahan setahun, 2 tahun, 3 tahun ni yang ambil produk dengan saya tak ramai. Jadi kalau anda nak mulakan, jangan bimbang, jangan dengar dengan orang kata orang kata macam orang kata macam tepu lah. Sebenarnya bukan bisnes perfume je, kosmetik, hand beauty, baju, tudung, insurans. Kalau kita nak fikir tepu semua tu. Kalau fikir dah ramai orang jual daripada orang beli. Handphone, kan. Tapi sentiasa jangan bimbang lah, rezeki ni Allah. Kalau kita fikir macam tu memang susah lah. Memang sentiasa ada je. Sebab kadang-kadang saya tengok adalah kekangan antara orang nak start bisnes, dia selalu berfikir cara macam tu. Satu, orang dah ramai jual. Mana mungkin produk yang hot kita nak jual seorang-seorang? Tak mungkin benda tu. Kalau tuan-puan masuk Watson ataupun Guardian nak beli shampoo bersusun je nama macam-macam. So nak berjual produk yang kita seorang-seorang nak jual, produk apa? Tak ada dah. Memang macam tu lah situasi dia. Kan? Memang macam tu lah. Kalau kita masuk dalam Guardian tu, kita nak beli buat gigi, kan. Colgate, benda jenama macam saya pakai yang untuk kopi tu, zigzag, saya lupa lah jenama saya pakai sendiri, kan. Saya tak tahu Dali kan. Dali saya tak pakai Dali. So sentiasa ada persaingan. Kalau dulu pomade kan, pomade orang start buat, pas satu orang buat. So kita nak halang tak boleh, kan. Kita nak halang tak boleh. So kalau boleh jual, kita jual selagi boleh jual. Tapi saya tengok jenama-jenama pomade yang daripada dulu,
daripada dulu dia besar sehingga sekarang, contohnya hipster pomade, okey je. Kan? Dan jual harga pun mahal juga, 20 lebih, 30. Orang lain jual RM10 dia tak kisah pun, tapi dia boleh je. Tak ada masalah, tak kisah dengan persaingan. Macam tu. So begitu juga mindset kita kalau kita nak start business. Kalau kita fikir tepu, dah ada ramai orang berniaga, lepas tu siap kita pula kata ke kilang jangan rekrut ramai orang. Siapa kita sebenarnya nak kontrol market tu? Orang kata tengoklah jadi macam durian sampai lambatkan nak jual. So takkan kita nak halang pula orang jual durian? Kalau orang yang jual durian pun takkan nak halang orang yang dusut durian tu supaya jangan tanam pokok durian ataupun potong pokok durian ataupun macam-macam lah. Kan? Sampai tahap macam tu. So tak perlu pun, bagi saya tak perlu. Kita nak bisnes ni kena kreatif lah. Okey. So saya nak cerita sikit kelebihan apa yang minyak wangi tuju ada. Kan? Okey, apa yang kelebihan kita di minyak wangi tuju adalah, satunya adalah kita membantu dengan minimum order yang rendah. Sekejap Okey, kita membantu dengan minimum order yang rendah. Itu kelebihan utama kita lah. Macam saya kata tadi, kenapa kita jual minimum order yang rendah? Pertama ni sebab sasaran saya, orang yang saya nak bantu adalah golongan yang baru nak set up business. Orang yang baru nak set up business ataupun usahawan bisnes perfume yang berbisnes perfume secara kecil-kecilan. Saya tak letak minimum order sampai 1,000, 2,000 botol. Sebab saya tak kejar customer jerung. Jadi sasaran saya adalah orang yang nak start business. So yang tak tahu lagi risiko bisnes perfume ni tinggi ke rendah. Yang mana kalau boleh jual ke tak boleh jual, mereka pun tak tahu. Mereka pun dalam proses, orang kata learning process. So jadi untuk golongan ni saya bantu mereka dengan minimum order yang rendah. Hanya 10 botol saja. 10 botol saja anda dah boleh order perfume dengan kami lah. Itu kelebihan nombor 1 yang kami ada lah. Okey. Betul, insya-Allah lah harga berpatutan. Kenapa? Sebab kita sentiasa kaji harga ni. Kadang-kadang harga dulu kita letak contoh 3 tahun lepas dah tak relevan dah sekarang. So kita kena ubah. Kena ubah. So bila semua produk pun sama je, memang macam tu. So dia akan ada sampai satu masa harga tu dah tak relevan, dia tak sesuai, mungkin kerana persaingan. Kita tak boleh halang persaingan. Kan? Sebab bukan kita seorang je nak bisnes, orang lain pun nak bisnes juga. So bila produk tu dah banyak, so persaingan tinggi, so harga tu kita dah tak sesuai untuk kita pegang lagi. So kita kena turunkan sedikit demi sedikit. Ataupun kalau kita nak pegang harga, kita kena tambah value yang lebih. Itu prinsip dia, kita kena tambah value yang lebih. Supaya orang rasa benda tu masih lagi berbaloi. Sebenarnya harga ditentukan oleh pasaran, market, pembeli. Kalau kita tawarkan 16, kita tak nak turun harga, tapi dah tak ada orang nak beli, buat apa? Kan? Sebab kadang-kadang orang tanya saya, kenapa harga dah makin turun? Sebenarnya dia adalah ditentukan oleh demand tu sendiri. Orang dah tak boleh terima dengan harga tu. So kita follow lah, kita slow follow, sehingga yang kita rasa market boleh terima. Tapi sebagai orang macam saya, of course lah kan, bila harga menurun, profit saya akan menurun lah. Di sini saya kena adjust lah, kita kena adjust lah kita punya kita punya gross profit margin. So ini pun sama, kita kena kreatif. Cik Syah Azmi, saya berminat dalam bidang bisnes produk brand sendiri, tapi tengok pada skincare ramai minat juga buat perfume, tapi dia survey sebab nak kenal brand. Okey, macam saya kata, memang sentiasa akan ramai. Nak tunggu bila tak ada orang? Tak akan mungkin. Bila terutamanya pula kalau bisnes tu hot, produk tu hot, kan, permintaan tinggi, orang akan jam ramai-ramai dalam market untuk buat bisnes. Sebenarnya itu memang prinsip orang berniaga. Saya sendiri pun tengok tiba-tiba, macam contoh sekarang ni, kalau kita tengok produk antara produk tengah hot di Malaysia adalah produk gadget. Study memang produk gadget. So ramai orang akan buka kedai handphone, buka kedai komputer, jual aksesori. So memang dia akan
bila produk tu tengah hot, so ramai orang akan melompat ke sana. Akan macam saya jual perfume, mungkin saya akan cabangkan lagi bisnes saya. Sebab apa? Produk tu tengah hot. Hot kenapa? Sebab demand tengah tinggi. So akan sampai tu masa esok, persaingan akan jadi tinggi lah pula dekat bisnes tu. So siapa yang kreatif, siapa yang cekal, so dia insya-Allah dia boleh bertahan lah. So Cik Syah Azmi jangan risaulah bab benda tu. Sebab bisnes ni memang dia gitu, dia memang kena kental. Kan. Sebab tu ada orang bisnes dia macam-macam cara. Ada orang just nak side income, ada orang nak kembangkan bisnes kepada menjadi satu daripada kecil ke besar-besar dan besar. Tapi kalau untuk yang kategori nak daripada kecil nak besar-besar ni, so challenge dia besar. Kan. Sebab bila orang tengok kita sukses, orang lain akan join jual juga sebab dia tengok kita, wish. Contohlah kita buka kedai nasi ayam dekat bandar. Kita buka kedai nasi ayam dekat bandar. Kat bandar kan, kat pekan kita duduk. Tiba-tiba customer ramai. Memang orang lain akan buka kedai nasi ayam. Kita tak boleh nak alang benda tu. Lepas tu, ramai sampailah masa tu, mungkin orang kata, mungkin nasi ayam kita tak usah jual murah. Kan? Atau kita boleh maintain harga yang sama, tapi kita tambah value. Mungkin lebih sedap, mungkin servis lagi laju dan sebagainya lah. Persaingan benda yang tak boleh elak. Saya di Kuantan. Okey, lepas tu harga kita lagi satu dia punya orang itu ni, harga ni kita tentukan mengikut dua jenis. Kita tentukan, kita bagi harga. 3 lah sampai 3. Pertama sekali adalah mengikut pilihan botol. Botol ni berbeza kos, so automatik dia juga akan berbeza harga lah, harga jual. Keduanya adalah kepekatan. Sebab saya bagi pilihan kepada pelanggan saya untuk memilih nak pakai parti 10%, 20%, 50%, 60% ataupun 80% sampai 100%. Mengikut pada kemampuan dan kualiti macam mana yang dia nak. Sebab ada masa saya tak recommend parti tinggi-tinggi sangat. Orang kata cair-cair pun tak apa kalau setakat nak jual kepada student, setakat nak jual kepada, contohnya ada yang sampai tahap nak buat perfume jual pada budak sekolah, nak jual bau-bau manis-manis, kan. So pakai parti yang sikit-sikit dah lah, kan. So, tak perlu, sebab kategori tu kita tak boleh jual mahal. Dan yang ketiga ni adalah kita ada discount mengikut kuantiti. So ambil 10, 20 botol harga berapa, ambil 65 botol harga berapa, 110 botol harga berapa, 200 botol harga berapa, 300 botol harga berapa. Kita ada diskaun pula kat situ. So customer ada pilihan. Sama ada dia nak bermula dengan sikit, tapi insya-Allah dengan sikit pun tak mahal lah modal dengan kami. Lepas tu dia boleh bermula pula dengan apa? Dia boleh, kalau dia ada modal yang besar, dia nak dapat harga yang lebih murah pun boleh, tak ada masalah. So masing-masing boleh bergerak. Tapi kalau tak ada pengalaman, kalau tak ada pengalaman, saya tak recommend ambil banyak-banyak. Saya memang tak recommend. So saya ada modal Cik Samsul nak ambil 1000 botol. Ada pengalaman bisnes tak? Tak ada, tak payah. Cubalah dulu ambil 20 botol, 50 botol je. Sebab apa? Sebab orang kata apa? Sebab ramai orang kata nampak bisnes perfume senang jual. Ya, senang jual kalau kita mahir menjual. Kan? Sebab Cik Samsul buat bisnes perfume dah 7-8 tahun dah, boleh hidup. Ya, betul, tapi kita kena ada strategi, ada marketingnya, ada sale activity-nya. Sentiasa, bukan orang kata boleh relax, tak adalah. Sebab ramai yang buat produk dengan saya tengok average kalau orang baru dan 3 hingga 4 bulan je average. Jadi sebab saya pernah berdepan dengan orang yang ada duit, kan, nak buat launching dekat hotel. Saya bukan nak kata dia tak okey, tapi saya kata kat dia masa tu, kalau boleh janganlah buat macam tu dulu. Cubalah jalan dulu bisnes ni dah 2-3 bulan. Tengok macam mana. Rasa kontak kita yang sedia ada ni boleh jual tak? Sebab kalau kontak network yang kita sedia ada tak boleh jual. So kita kena create market, ataupun kita kena create network ataupun prospect list baru. Kan? So dalam fasa ni kita banyak kena invest. Bukan untuk apa? Untuk boleh dapat jualan pun kadang-kadang just kepada untuk orang kenal je dulu. Tapi dia tahulah, dia tetap nak go on dengan produk yang banyak. Masa tu dia ambil 500 botol dengan nak launching ke hotel. Tapi sekali je dia order dengan saya. Saya tak tahu lepas tu produk tu apa dah jadi. Jadi saya kata dia start dulu 20 botol, 30 botol, 50 botol, lepas tu naik 100. Saya lebih suka macam tu sebenarnya, sebab kita belajar daripada, sebab kadang-kadang kita tak belajar menjual. Kita rasa dengan kawan-kawan ni ada ramai nak tolong jual. Bukan apa, sebab kadang-kadang saya berjumpa dengan orang yang
dia nak jadi founder. So dia tu recruit agent tau, dropship. So selalu saya pesan, kita kena jual dulu, baru orang boleh ikut kita. Jual dulu sendiri, baru orang tengok kita pun boleh jual. Maknanya dia orang boleh follow lah kita, sebab kita boleh ajar dia untuk jual. Tapi kita daripada awal pun kita hanya nak supply. Pening juga tu kan, sebab orang nak follow kita kadang-kadang bukan hanya produk kita tau. Mungkin bukan sahaja kerana kita pandai buat marketing, produk kita popular, tapi kita boleh ajar dia. Macam tu. Okey, lepas tu apa lagi yang kelebihan kita ada? Macam kami selalu buat clearance stock. Tujuan nak buat clearance stock ni sebenarnya saya tak nak pegang stok tu lama. Sebab macam saya contoh lah kan, customer nak order 20 botol je, tapi botol ni, contohlah botol macam ni kan, saya sendiri dengan order dengan pembekal botol, saya tak boleh order 20 botol. Saya ada minimum order yang tinggi untuk dapat harga yang murah lah untuk saya boleh bisnes. So jadi oleh kerana itu membuatkan bila botol tu tak gerak, jadi obsolete ataupun dead stock, so saya akan buat clearance. So every month saya ada clearance stock. So di situ peluang lah, untuk grab harga yang murah. So ada orang kata, oh Cik Samsul buang harga. Saya sedap, saya nak clearkan stok saya. Kan, dan benda tu limited, bukannya sentiasa ada. Tengok pada jenis botol. Macam tu kan. Sebab saya tak tahu ada cara lain nak clearance stok lagi selain daripada saya bagi murah. Setakat ni mana-mana company besar pun kalau clearance stok, diskaun lah dia punya cara dia. Kan. So jadi kalau ada orang dia suka main clearance stock je dengan saya, dia tak nak ambil dah benda-benda lain, dia suka ambil clearance stock je. Tapi clearance stock ni kelemahan dia, bulan ni botol lain, bulan depan botol lain, bulan lagi satu botol lain, berubah-ubah botolnya. Sebab clearance stock ni macam saya kata tadi, isunya contohlah botol tu tak popular, tiba adalah orang nak 40 botol je. Saya 40 botol saya tak boleh order dengan supplier saya kena order beratus. Kan, lepas tu saya order lah contohnya 150, ada balance 110, tak laku, sebulan tak laku. So saya nak buat apa? Saya kena clear lah benda tu kan. Caranya selalunya saya clear lah, saya akan discount lah. So dekat sini lah ada pula customer saya yang memang dia suka tunggu clearance stock. Okay, so kelebihan kami yang seterusnya adalah kami selalu ada clearance stock. Tapi botol dia akan berbeza-beza lah. Okay, apa lagi yang boleh saya bantu? Kelebihan kami adalah insya-Allah lah, saya selalu cuba try untuk share tips bisnes selalu secara kerap. Mungkin seminggu 2-3 kali. So siapa yang duduk dalam network saya, maksudnya jadi customer saya, duduk dalam grup WhatsApp saya, duduk dalam grup secret customer saya, ataupun yang subscribe channel YouTube saya, ataupun yang like page Minyak Wangi Tuju, ataupun yang follow Instagram Minyak Wangi Tuju, ataupun yang follow TikTok saya. Saya banyak share dekat situ. Macam TikTok saya tak boleh buat video panjang. So dekat YouTube channel ataupun dekat dengan page Minyak Wangi Tuju, banyak video-video yang lebih panjang lah saya akan share dekat situ. Dan juga grup secret Facebook. Sebab saya tak buat masa ni, ada yang tanya saya ada buat coaching tak. Dulu saya buat pada tahun 2014, 2015, 2016, 2017. Tapi sekarang saya dah tak mampu nak buat sebab bisnes saya yang lain pun saya makin sibuk. Saya ada bisnes lain yang mana bisnes tu pun dah makin sibuk. Jadi saya dah kurang sangat masa saya boleh bantu daripada segi coaching dekat-dekat. So jadi saya hanya banyak share saya banyak buat tip video pendek-pendek je lah. Itulah sebab yang yang boleh saya buat sekarang. Tapi insya-Allah kalau follow, saya rasa boleh sangat membantu. Cuma saya banyak share tentang tip bisnes untuk menjual. Saya kurang share tip bisnes dalam pengurusan. Sebab pengurusan ni dia bagi saya dia level yang tinggi sikit. Kalau kita nak cerita pasal pengurusan, dia boleh share, tapi saya rasa better. Saya punya customer ramai yang baru nak start, so saya kurang cerita pasal pengurusan, macam mana pengurusan kewangan, macam mana pengurusan HR, macam mana pengurusan operasi. So dekat situ saya kurang sentuh. Saya banyak pada sale saja. Banyak sale dengan marketing lah. Sebab saya rasa untuk customer saya itu yang lebih diperlukan buat masa ni. Okey, lepas tu pula ini antara yang menjadi pilihan ramai lah. Yang saya boleh katakan almost lebih pada separuh customer saya memilih Minyak Wangi Tuju sebab kerana benda ni, iaitu kami supply perfume dengan kuantiti yang rendah dan customer ada pilihan. Dia tak nak custom dia punya packaging, tapi dia boleh beli yang kotak yang dah siap. Contoh
Ni contoh kotak yang dah siap. Sebab kita ada package yang dah sekali dengan kotak dah siap, tapi design tak boleh ubah. Contoh ni kotak yang dah siap. So dia beli perfume macam ni. So terus boleh pakai lah. Terus boleh pakai. Terus boleh pakai. So kotak ni ada yang kita bundlekan package dia, ada yang kita boleh beli asing. So dah terus packaging siap. So perlu tampal logo kat sini saja. Dah boleh jadi perfume jenama anda sendiri. Ni contoh yang saya buat untuk silinder yang transparent, kan. So tampal logo je kat sini, dah boleh jadi perfume jenama anda sendiri. So yang ini yang kata apa? Yang ramai menjadi pilihan, dan kita ada 3 design kotak instant. Saya panggil dia kotak instant sebab kotak segera, kotak yang dah siap. Kita ada 3 design. Design untuk botol silinder, design untuk botol kotak, dan satu lagi design untuk botol untuk botol yang lebih eksklusif. Ini satu design. Ada satu lagi yang ni. Ni untuk di manakah anda? Bukan. Ni dia. Ni yang jenis kotak 4 segi. Saya kebanyakannya kotak instant saya ni saya pakai warna hitam sebab senang nak masuk lah. Kalau banyak color susah nak buat, sebab saya nak murah, saya kena buat minimum kotak ni 1000 pieces ke atas baru saya boleh dapat murah. Kan? Jadi saya buat satu color yang saya bincang dengan kilang yang boleh masuk banyak color. So of course kilang recommend saya kotak ni lah, kotak warna hitam lah. Ni contohnya kan. Ni kotak yang warna pink. Dia tak cun sangat. Sekejap andai katalah saya masukkan yang botol hitam. Ni botol hitam macam ni. Ni tu anda tampal lah stiker putih hitam macam ni. Tampal stiker kat sini, dah jadi perfume jenama anda sendiri. Ni nanti saya tak cerita lagi lah. Saya tak nak cerita lagi berapa harga dia kan. Relax dulu, tak nak cerita lagi. Cuma saya nak kata, siapa yang follow saya sampai last, siapa yang follow saya sampai last, saya nak bagi 3 tips. Cara nak 3 tip untuk jual perfume dengan lebih mudah, ataupun lebih mudah orang nak beli. Dan yang terakhir sekali, saya untuk hari ini, untuk sempena live ini, saya akan bagi satu promosi, tapi hanya untuk live ini saja. So siapa yang berminat nanti boleh WhatsApp saya. Saya dah letak dekat saya punya komen tu nombor WhatsApp saya. Dan boleh offer tu saya buka sampai pukul 12 malam. Sampai pukul 12 malam. Siapa yang follow sampai habis lah. Siapa yang tak follow sampai habis tak tahulah apa dia promosi tu. Okay. Lagi satu ni yang kita punya terbaru lah. Ni dia. Kotak dia lebih eksklusif. Kotak dia lebih eksklusif dan besar. So contohnya dia sesuai untuk botol ini saja. Kan. So anda letak stiker anda dekat sini, contohnya stiker anda dekat sini. So anda dah boleh buat rebranding jenama anda sendiri. So just masuk dalam ni. Belakang dia ada tulis macam ni keep calm and perfume on. Tapi ada yang minta boleh tak ubah design. Tak boleh lah sebab benda ni dah siap. Ni package yang saya kata sekalian kotak instant. So just masuk, je letak jenama anda kat sini, so anda boleh jual. Dah boleh jual. So minimum order untuk semua package yang sekalian kotak instant ni tadi semua, kan, sebenarnya hanya minimum order 10 je. Minimum order dia 10 je. Tak ada, tak. Jadi dengan 10 anda dah boleh dapat perfume sekali dengan packaging. Anda cuma tambah stiker saja lagi. Dan inilah yang menjadi pilihan paling ramai kenapa orang memilih minyak wangi tuju. Sebab kita ada package yang macam ni. Maknanya customer dengan minimum order yang rendah siap sekali kotak. Sebab kotak ni kalau banyak kilang kotak nak minimum 500, tapi dengan minyak wangi tuju, dengan minimum order 10 dah dapat sekali kotak. Tapi design tak boleh ubah lah sebab saya dah buat siap-siap. Ini salah satu sebab lagi antara kelebihan kenapa orang memilih minyak wangi tuju. Kita ada package sekali dengan kotak. Okay. So apa lagi yang kita kelebihan kita? Pertama, antaranya adalah di mana kalau masuk order di bawah 500 botol ke bawah, insya-Allah kami boleh siapkan perfume tu dalam masa 7 hari bekerja. Dalam masa 7 hari bekerja, tak ada sebulan ke, tak ada.
7 hari bekerja. Tapi 7 hari bekerja yang maksudnya tak masuk satu Ahad. Tak masuk satu Ahad. Dan jangan kira sekali dengan masa penghantaran courier service. Maksudnya 7 hari bekerja itu daripada tarikh back-in atau tarikh confirm order. Daripada hari itu kita akan post keluar sebelum 7 hari bekerja. Dalam masa 7 hari bekerja. Itu antara kelebihan kita lah. Maksudnya tidak terlalu lama untuk dapat produk. Sebab produk OEM ni biasanya ambil masa. Kan? Sebab kena refill, kena proses. Kan? Lepas tu kalau nak buat packaging pula ambil masa 14 hari. Kalau kita buat dengan kilang-kilang kotak, 14 hari bekerja. So kadang-kadang pergi, sebab pengalaman saya dulu, saya pernah, sebelum saya supply perfume, saya sendiri buat produk dengan kilang OEM selain sebelum tu di KL. Ambil masa 1 bulan setengah. Kan, untuk 500 botol. Tapi insya-Allah lah. InsyaAllah dengan kita tak sampai. Kalau sikit-sikit bawah pada 500 tu, setakat ni kita boleh buat 7 hari bekerja. Macam tu dengan kemampuan kita sekarang lah. Okay, itu antara kelebihan lagi apa yang Minyak Wangi 7 ada. Okay, siapa yang stay macam saya kata tadi, siapa yang stay sampai last, insyaAllah kita nak beritahu ada promosi. Promosi hanya untuk sempena live ini sahaja. Sempena untuk live ini sahaja. Okay, lepas tu apa lagi kelebihan lain yang kami ada yang boleh saya bantu? Okay, kelebihannya adalah saya boleh bantu daripada sudut marketing. Maksudnya macam ni tau. Bukan yang saya buat marketing. Maksudnya macam ni. Saya bantu anda. Saya buat marketing lah. Tapi bukannya. Sebab ada juga yang tanya saya, Cik Samsul, dah buat produk Cik Samsul, Cik Samsul tolong jual ke? Tak. Bukanlah saya tolong jual. Tapi saya boleh membantu dari satu sudut, di mana saya ada servis ekstra, iaitu saya bantu untuk mereka yang nak beriklan menggunakan Facebook ad. So, tapi saya ambil upah lah. Saya ambil upah. Saya bantu buat copywriting, buat video komersial yang ringkas dan simple. Lepas tu saya settingkan. Kalau tak ada page, saya set upkan page. Lepas tu saya akan settingkan. Jalan lah. So jadi anda tunggulah. Kalau ada WhatsApp masuk, jawab lah. Macam tu. Keduanya macam saya jual servis, macam ada orang dia tak nak buat benda tu, tapi dia nak copywriting. So saya boleh tolong copywriting lah. Tolong buat copywriting. Saya boleh tolong buat copywriting dalam 2-3 set saya akan bagi. So mereka boleh guna lah. So ada juga saya bantu dari segi photoshoot produk. Ini sebenarnya saya collaboration dengan fotografer yang bagi saya harga dia okey. So mungkin saya boleh bantulah customer-customer saya untuk shoot produk supaya nampak lebih cantik dan kemas. Macam tu. Okay, itu antara kelebihan lah. Itu antara kelebihan yang antara kelebihan yang kami ada. Saya tak tahulah, mungkin tempat lain pun ada juga kan. Tapi itu yang boleh saya katakan, yang boleh membantu saya. Bukan kami, insyaAllah lah, kami bukan hanya supply produk saja, insyaAllah. Kan, kami juga cuba boleh, sebab ada juga customer datang jumpa saya lah, nak borak-borak lah. InsyaAllah kalau saya free, saya boleh jumpa. Cuma nak dapat masa saya tu memang agak sukar sikit. Okay. Ini adalah point yang best juga untuk next kita akan pergi. Saya nak pergi ke point seterusnya dalam live saya. Sekejap Okay, dalam live kali ni saya dah cerita pasal saya punya latar belakang, latar belakang, lepas tu sejarah sikit, apa servis kita, apa kelebihan kita, dan ini saya nak pergi kepada tips. Kali ni saya nak share 3 tips. 3 tips simple, insya-Allah, tapi kalau kita gunakan dalam proses jualan kita, insya-Allah benda tu senang nak jual. Insya-Allah senang nak jual. Tahun ni memang saya dah dah rancang lah, insyaAllah saya nak banyak share tip jual perfume. Sebab sebelum ni saya banyak buat video tip bisnes ataupun tip marketing untuk yang agak umum, yang boleh diguna pakai untuk banyak bisnes. Tapi untuk tahun 2021 ni saya nak cuba lebih spesifik. Maknanya tip-tip bisnes yang saya share lebih tertumpu kepada orang yang nak jual perfume sahaja. Macam tu, orang yang nak jual perfume sahaja. So apa yang saya nak share tips nak menjual perfume untuk kali ni adalah, satunya adalah ketika kita menjual ataupun kita berdepan dengan customer, ataupun mungkin kita menjual dekat website ataupun dekat page,
Okey, apa yang kita perlu kena tekankan adalah kita kena sesuai, kita bukan kena sesuaikan, sorry. Kita kena bagi tahu perfume ni, okey. Contohnya Dahi Blue, contohnya sesuai dengan karakter apa. Contohnya orang yang perfume ni sesuai untuk orang yang aktif. Okey, sesuai untuk orang yang lasak. Okey, perfume ni sesuai untuk orang yang lincah. Perfume ni sesuai untuk orang yang peramah. Perfume ni sesuai untuk orang yang feminin. Perfume ni sesuai untuk orang yang yang berani. Perfume ni sesuai kepada orang yang complicated. Complicated ni maksud ni macam ni tau. Dia orang yang analytical thinking. Orang yang kritis dalam berfikir. Maklumat-maklumat ni anda nak dapat kat mana? Okey, anda kena Google. Banyak dalam internet. Perfume ni sesuai untuk apa? Contohnya Dahi Blue untuk orang macam mana? Ataupun orang yang energetic nak sesuai dengan perfume yang bau fresh, yang bertenaga. So perfume yang fresh bertenaga ni adalah kebanyakannya adalah dalam kelompok aqua. Aqua ni bau apa? Bau jenis-jenis perfume dalam yang jenis bau aqua, mungkin Aqua di Gio. Lepas tu apa lagi? Davidoff Water. Anda boleh gunakan cara ni. Contohnya anda tahu orang ni lasak. Okay, lasak perfume apa dia sesuai. Mungkin kita recommend dia perfume yang sport. Sebab sport ni dia banyak jenis-jenis yang memang dicipta bau dia untuk orang sport. Lepas tu satu lagi dia memberi dia bau dia strong. Bau dia strong. Tapi untuk macam tu untuk orang-orang yang lemah lembut ataupun orang yang pendiam. So dia lebih sesuai pada bau-bau yang smooth. So anda kena cari bau semua perfume macam mana. Kalau macam saya cadangkan Signorina, Versace Bright Crystal. Okay, dia lebih lembut saja bau dia. Macam tu. Sesuai untuk orang macam ni. So bila anda menjual, ini anda kena study tau. Anda kena study, Google banyak, insya-Allah banyak orang share. Banyak seller-seller perfume di luar sana yang share maklumat ni. Ataupun ada YouTube, banyak. Kalau YouTube lagi best. Saya suka kat YouTube sebab YouTube ni dia akan campur satu dunia. Google pun ada tapi anda kena type dalam bahasa Inggeris lah. Kan. So anda akan dapat tip daripada pelbagai negara untuk share benda ni. So info sangat banyak. Cuma anda kena rajin je. InsyaAllah bila anda lagi senang nak jual. Contohnya orang ni anda jumpa, anda tahu dah di depan anda sekarang dia adalah orang yang pemalu. Cakap pun slow, suara halus. So bagi dia bau-bau yang smooth. Memang insyaAllah senang. Puan, saya tengok puan ni sesuai dengan bau ini. Kan, buat dengan bau yang lembut, smooth macam ni saja. Sebab saya tahu bau macam ni memang sesuai dengan perempuan, mesti suka. So kita bantu dia untuk membuat pilihan. InsyaAllah lagi senang nak close sale. Ataupun produk-produk kita tu, kalau kita jual di online, kita dah detailkan maklumat tu. Okay, Signorina bau untuk orang yang kategori macam mana. So dia memberi perasaan apa, mood apa. Macam tu. Okay. So saya nak pergi pada tip yang kedua. Tadi kita sesuaikan perfume dengan karakter orang. Okay, kali ni pula kita terangkan apa mood yang boleh terhasil daripada bau tu. Macam contoh, saya sendiri pun pakai 3 perfume. Malam saya pakai bau lain, kan, nak pergi kerja saya pakai bau lain. Lepas tu nak lepak dengan member saya pakai bau lain. Why? Sebab dia memberi mood yang berbeza. Kalau saya bila bekerja, kita nak rasa energized, kita nak rasa bersemangat, kita nak fokus. So saya ada bau yang saya suka. So tapi bila saya nak keluar lepak dengan kawan-kawan, contohnya saya nak fun lah, saya suka ada bau-bau yang tertentu. Bila saya nak ke kenduri, saya suka bau-bau yang lain pula. Macam tu. So macam contohlah kalau malam kat rumah, saya suka bau yang lembut saja. Saya selalu pakai CK1. Tapi kalau saya nak pergi kerja, saya akan suka pakai bau yang strong. Saya akan pakai, contoh yang saya pakai Draka. Tapi bila saya nak pergi kenduri, kan, saya suka pakai bau yang agak maskulin, seperti Versace Eros. So kalau anda explain benda ni pada customer, mood yang boleh terhasil daripada bau-bau ni tadi, so insya-Allah dia orang pun akan tahu nak buat pilihan yang lebih tepat dalam memilih perfume. InsyaAllah dia akan juga tahu untuk milih dengan lebih tepat. Macam saya, insyaAllah lah, saya bila borak-borak dengan orang ni, kita dah boleh agak dah. Dan saya nak bagi satu tip. Ini tip yang kata, kalau dah tak, macam mana kita nak dapat clue yang dia suka bau apa. Cara dia, tanya dia pakai perfume apa dulu sekarang. Biasanya kita boleh suggest kelompok yang sama. Contohnya dia pakai bau yang strong, bau-bau jenis bau-bau woody.
kan, bukan floral, bukan fruity, dia bau pakai woody. So kita boleh suggest bau-bau dalam kelompok yang sama, jenama-jenama lain ataupun bau-bau yang kelompok yang sama. Sebab kita tahu dah dia punya style yang disuka memang macam tu. Macam tu lah. Itu tip yang kedua lah saya boleh bagi. Okay, dan yang untuk saya nak share tips yang sorry, patah balik sikit lah, nak huraian lebih sikit lah. Sebab perfume ni, bau-bau perfume ni, dia ada yang boleh memberi rasa ceria, dia beri semangat, memberi rasa calm, tenang, kan, rasa segar, fresh. So kadang-kadang kita perlu tahu keperluan orang. Kadang-kadang dia pakai perfume, sebab kita kena ingat tu, perfume ni juga adalah terapi. Dia adalah terapi. Sebab tu dia dalam kategori aromaterapi. So dia, bila kita explain benda ni, dia memang boleh membantu bagi orang faham lagi untuk penggunaan perfume untuk diri dia. Okay, dan tip yang terakhir saya nak share hari ini adalah, bila kita bisnes perfume atau kita jual perfume, pastikan sasaran kita, niche kita tertumpu, jangan terlalu besar. Contohnya anda jual perfume ni untuk golongan, orang yang sport, kaki travel, sukan. So anda punya bau-bauannya tertumpu kepada golongan yang suka sport. Okay, ataupun anda nak fokus kepada perempuan saja, kerja pejabat. Okay, bau-bau yang feminim, kan? Ataupun mungkin kalau anda boleh pecah lagi, orang pejabat tapi orang-orang yang selalu jumpa orang yang orang kata orang yang kalau introvert ni orang yang pendiam, apa saya tak ingat lah. So orang yang selalu jumpa orang yang ramah. So mungkin anda boleh keluarkan produk untuk mereka saja. Okey. Ataupun anda nak jual pada student saja. Okey, kenapa anda mesti tumpukan anda punya niche ataupun sasaran? Sebenarnya lah tujuannya adalah bila anda semakin kecil sasaran anda, semakin mudah anda menyusun strategi marketing. Semakin mudah, dan bila semakin mudah strategi marketing yang anda buat, insya-Allah semakin ada sale. Contohnya macam saya kan. Saya hanya tumpu kepada golongan yang nak start business dan golongan orang yang bisnes perfume yang berskala kecil, ataupun orang yang bukan yang orang yang restock 1,000, 2,000, 5,000. Ada, tapi itu bukan customer saya paling ramai. Walaupun memanglah kalau kita ikut teori Pareto, kalau kita belajar dalam bisnes teori Pareto, kita kena ambil orang yang memberi, kita kena fokus pada golongan yang paling besar purchasing ataupun paling tinggi revenue bagi kat kita. Okey, betul, memanglah saya pun setuju, tapi macam saya set up niche kepada golongan orang yang nak start business perfume, dan juga orang bisnes perfume secara kecil-kecilan. Jadi saya punya copywriting, headline ataupun saya punya package senang saya nak susun. Senang. Saya tak perlu buat minimum order yang besar. Sebab apa? Sebab saya memang nak target pada golongan yang nak start business ataupun golongan yang kecil. Saya tak perlulah nak buat package sampai 1,000, 2,000 botol dengan design yang eksklusif, dengan packaging yang mahal. Tak perlu, sebab mereka bukan customer saya. Customer saya lah golongan-golongan yang nak start business, yang mungkin nak restock dengan saya 50 botol je sebulan, sekadar lepas nak jual duit, nak dapat duit rokok ataupun lepas duit minyak. Kan? So itulah golongan yang saya target. So lepas tu campaign saya tertumpu macam tu. Jadi mudahlah untuk saya convert. Tak adalah ada orang yang tanya, even artis pun ada yang tanya, tapi orang kata ada rezeki saya ambil, tak ada, kalau dia tak buat dengan saya pun tak apa lah. Tapi saya lebih membantu golongan ini. Sebab tu saya punya sharing video pun lebih tertumpu, ilmu tu lebih tertumpu pada golongan ini. So jadi tu saya kata dia berbalik. Jadi bila kita ada kelompok yang tersasar, yang lebih spesifik, jadi kita punya tindakan hanya menjurus kepada golongan ini. Contohnya lah, kalau saya nak jual produk perfume lelaki hanya untuk kategori sport, kalau saya nak buka booth pun senang. Saya hanya pergi kat tempat-tempat, contohnya orang main futsal, kan, ataupun ada event-event sukan, segi bantai, buka booth kat situ. Okey, ni jual untuk geng-geng yang sportman, saya kata kan, bau semua fresh, tahan lama, lasak, you all main bola sepak kat dalam padang lah, tu keluar pun masih bau wangi, kan, peluh memang takkan hilangnya bau. Jadi kita jangan jual lah perfume yang bau tak lasting. Jangan jual lah perfume yang bau slow, bunga apa semua. Tak payah. Kita masuk bau-bau yang fresh, yang
yang woody. Macam tu. Contohlah kita nak jual kepada geng-geng student. So kita jual saiz kecil-kecil. Kan, event-event universiti kita masuk, event college kita masuk, kita pasang ejen dalam college, dalam universiti. Nampak? Jadi kita punya sasaran pun lebih tertumpu. Kalau kita nak buat iklan pun di media sosial pun, kita boleh set up umur yang mungkin 25 tahun ke bawah, 24 tahun ke bawah. Jadi bila kita ada niche yang tertumpu, so mudahlah kita nak create marketing plan. Kita nak hasilkan produk yang sesuai untuk mereka. So insya-Allah conversion rate akan lebih tinggi. Okay. So di situ saja, untuk saya share 3 tips. 3 tip hari ini. Hari ini 3 tip So sekarang ni saya nak pergi kepada promosi. Promosi. 949. Okey. Okey. So hari ni saya nak tutup dengan saya nak cerita promosi yang kami tawarkan untuk live ini. Okey, sempena live ini sahaja. Sempena live ini sahaja. Okey. Okey, iaitu ni dia. Ni dia. Allah, mana dia? Sekejap Okey. Kotak ni, okey, kotak ni harga asal dia saya jual kalau satu-satu RM3 tau. Minimum order 20 je. Sebab ada yang dia beli perfume kat lain tapi kotak dia tak mampu nak buat banyak, nak buat 500 pieces, 1000 pieces, so dia beli dengan saya sikit-sikit. Saya jual RM3. Okey. Perfume ni kita ada 2 color kan. Cap gold dan juga cap silver. Okey, botol hitam macam ni. Okey. Harga asal kalau dengan kepekatan parti 60%, saya jual RM18. Harga asal. Okey, harga asal. So, tapi untuk live kali ni saya nak buka kepada orang yang tonton live saya, dan tawaran ini terhad sampai 12 malam saja. Tawaran ini terhad sampai 12 malam saja. Okey. Iaitu kalau beli hari ni dengan minimum order hanya 10 botol, perfume yang harga yang tadi saya kata, ini RM18. Alamak, salah sebut dah harga. Ini RM18 kalau harga asal dia dengan kepekatan parti 60%. RM18. So untuk live ini saya nak bagi hanya RM9. Untuk live ni saya nak bagi hanya RM9. Okey, RM9. Dan kotak ni yang tadi saya kata RM3, saya nak bagi hanya RM2. So jadi siap dengan kotak instant ni. So untuk hari ini saja, sempena live ini, saya nak bagi hanya RM11. So biasanya yang cap gold ni, kita buat untuk jenama perempuan, yang cap silver ni kita biasa buat untuk lelaki. So macam ni kotak instant ni. So kalau anda dapat lah kan, kalau anda ambil, so simple. So anda dah siap dengan kotak. Contohnya anda masuk perfume anda dalam ni. Dah anda boleh jual. So anda perlu buat stiker untuk jenama anda saja. Tu tambahan lah. Nampak? Dah siap macam ni. Dah siap. So anda nak buat stiker tu besar ke, nak wrap satu botol tu ke, ataupun anda nak buat stiker kecil macam saya buat ni contohnya. Sekejap saya nak tunjuk je. Boleh tahan juga, lambat nak buka. Macam ni. Kan, buat secotek. Buat kecil je macam tu pun boleh. Kan, ni lagi murah kalau buat kecil-kecil macam ni. So anda boleh buat, anda hanya perlu tambah stiker saja. Jadi perfume anda dah siap untuk perfume jenama sendiri. Ya, Waalaikumsalam Puan Aziz. Ya Puan, apa boleh saya bantu Puan? Kalau tapi promosi ni hanya untuk hari ni je lah, sampai pukul 12 malam Kang. Ni untuk botol hitam dan putih. Untuk hitam dan hitam gold ni dan hitam ni. So sekali. Jadi RM11. So minimum order
minimum order 10 botol saja. So 110 lah. Nanti campurlah postage sikit. Campurlah postage sikit. Jadi 110 dah start boleh bisnes perfume. Kan. Biasanya nak dapat harga ni minimum order 300. Tapi hari ni hanya 10 botol saja. Dah dapat harga RM11, RM110. So tambah postage sikit. So dah boleh jual. Ni kalau jual saya recommend harga serendah RM35 sehingga RM55. Okay, kenapa saya recommend 35? 35 ni kepada mereka yang nak jual sendiri. Ada yang nak jual perfume ni, dia nak jual sendiri je. Dia tak nak ada network bawah dia. Dia tak nak ada agent, stockist, dropship. Dia nak jual sendiri. Jadi dia tak nak jual mahal. So terpulang lah. Sebab harga ditentukan oleh anda. Tak ada saya mesti letak apa? Syarat. Kan? Walaupun ada orang kata nanti saya membunuh market lah apalah. Market bukan hak saya. Market ditentukan oleh customer. Harga ditentukan oleh market. Macam itulah. Okey, jadi bila nak jual, boleh jual RM35 sehingga RM55. So RM55 ni kenapa saya cadang hingga RM55? So kalau anda kata anda nak ada networking, anda nak recruit agent, stockist, dropship, saya cadangkan jual RM55. Baru anda ada margin yang sesuai, cukup untuk anda bayar komisen kepada mereka-mereka ni tadi. Macam tu. Okey. Saya ulang. Sebab promosi dia tak cakap lama-lama. Saya akan cakap dalam 5 minit je. Saya ulang. Okey, ni dia. Hari ni perfume saiz 35ml, silinder macam ni. Ada cap silver, ada cap gold. So sekalian kotak ni saya bagi harga RM11 sebotol. Minimum order 10. Okey, harga jual saya recommend RM35 sebotol hingga RM55. So RM35 ni kepada mereka yang dia nak jual sendiri saja. Sebab ada yang ada kedai rujit lah, kedai makan lah, beli nak letak kat kedai dia. So dia tak ada dah nak fikir nak kena recruit agent, stockist. Sebab dia ada bisnes dah pun. Dia cuma nak tambah produk saja. Dia dah ada kedai tudung, dia dah ada kedai baju. Kan? Nak kena, dia tak nak, dia yang tu core business dia. Yang ini adalah add value pada business dia ada. So dia tak nak jual mahal-mahal. Sebab ada tepi saya tak nak jual mahal. Saya nak jual murah je sebab saya dah ada butik saya sendiri. Ini add value. Kadang-kadang dia bagi free gift je pada customer dia. Kadang-kadang dia bagi diskaun banyak sebab dia dah appreciate customer tu beli baju dia. So dia bagi perfume ni murah je. So strategi masing-masing. Kan? So dia nak jual berapa? So bagi saya mudah. Anda ada produk ni bukan ada jenama saya pun kat sini, minyak wangi tuju. So saya tak kawal harga. Tak ada. Kecuali kalau ada jenama saya minyak wangi tuju kat sini, saya akan tentukan harga pasaran yang sesuai. Jadi bila anda dah beli, ini produk anda, bukan lagi produk saya dah. Risiko di tangan anda dah sekarang, bukan di tangan saya. So anda uruslah produk anda elok. Letaklah harga yang sesuai. Cuma saya recommend tadi kalau RM35 nak jual sendiri. Saya tak naklah anda dapat 11 anda jual 15. Sebab ini promosi. Next time kalau anda nak restock, harga tu belum tentu dah harga tu. Dapat harga lain, harga lebih mahal. Sebab ramai juga yang grab promosi saya, lepas tu nak restock, nak harga yang nak promosi. Dah nama promosi. Promosi ni dia ada masa tempoh dia. Bukannya saya jual selama-lama harga yang macam tu. Okay, so terima kasih kepada yang menonton. Saya mengucap terima kasih. InsyaAllah saya akan berkeudara live lagi pada minggu hadapan. So saya akan terus share apa yang kami boleh bantu di Minyak Wangi Tuju untuk bakal usahawan ataupun usahawan perfume yang secara kecil-kecilan. Kan apa yang saya boleh bantu dari segi produk, insyaAllah dari segi servis-servis yang ada lah. Okay. So siapa yang berminat dengan promosi tadi pun boleh WhatsApp saya hari ini. Saya dah letak kat sini nombor WhatsApp saya, nanti boleh contact lah. Ini sebenarnya untuk appreciate anda yang tengok live saya, supaya saya rasa seronok nak buat live. Kan? Okay, so terima kasih kepada yang menonton. So anda kata anda rasa video ini bagus untuk di-share kepada orang-orang lain. Mungkin kawan-kawan anda, saudara mara anda mungkin nak tahu siapa Minyak Wangi Tuju, apa Minyak Wangi Tuju buat, apa Minyak Wangi Tuju boleh bantu, apa package yang ada. Kan, mungkin tip-tip yang saya share tiga tadi bagus untuk orang lain tahu. Kan, boleh juga anda nak beritahu mungkin kawan anda yang jual perfume, dia tak ambil dengan saya pun tak ada masalah. Tapi mungkin dia boleh guna tip yang saya bagi tadi.
untuk dia jual perfume. Dan mungkin nak cuba try saya punya produk, saya ada promosi hari ni. Try je 10 botol 110. Kalau beli pakai sendiri pun tak apalah, kan, sebab ada juga customer yang kata beli pakai sendiri, tapi kalau dalam 1000 adalah 3-4 orang. Adalah 3-4 orang, kan, tak ramai pun. Sebab saya dah jual perfume ni lama dah. Dah jual perfume dah lama. Sebab ada yang tanya saya, Cik Samsul jual 10 botol, nanti ramai orang yang nak pakai sendiri je. Tak. Saya kata tu terang, tak. Kalau 1000 orang yang beli, adalah 5-6 orang je yang macam tu. Ada, tapi tak ramai. Sebab kadang-kadang, bukan benda, sebab kadang-kadang tengok seller-seller perfume ni, dia macam takut dengan bayang sendiri. Daripada kita takut dengan benda-benda macam tu, baik kita fokus, kita improve diri kita, marketing strategi kita, teknik sale kita, tambah database kita, kan, tingkatkan aktiviti menjual. Kalau dulu kita hanya buat telemarketing, mungkin kita boleh buat, kita boleh jual kat Shopee. Kalau kita dah jual kat Shopee, mungkin kita boleh jual kat TikTok. Kalau kita dah jual kat TikTok, kita jual kat Instagram. Kalau kita dah jual kat Instagram, kita mungkin boleh jual kat booth. Lebih fokus kita improve kat situ daripada kita takut dengan berbayang kita sendiri. Kan, persaingan tak boleh lari. Bala barang bagus, mesti ramai orang nak jual. Kita tak nak halang. Ni antara benda yang saya tengok, ketakutan yang Allahu Akbar, saya pun tak tahu. Kalau itu bisnes apa yang kita boleh buat, kan, semuanya kita takut dan bersaing. Dan bersaing pun bersaing lah. Dan kita boleh berkawan apa dengan pesaing. Berkawan lah. Kadang-kadang kita ada produk A. Saya bukan nak kata, sebab saya ada satu bisnes itu, saya ada kedai tayar tau. Okay, kedai tayar ni, kalau kat tempat saya dah macam kedai makan. Selang 100 meter biji kedai, 100 meter satu biji kedai, 100 meter satu biji kedai. Kan? Dan harga yang mereka jual, Masya Allah lah, Masya Allah. Kan? Dia orang jual sampai, kalau beli dengan kilang 100, dia orang jual RM90. Kan? Tapi tak adalah saya nak pergi marah. Saya bagi saya, itu cara dia lah, lantak dia lah. Kita ada cara kita. Kan? Takkan saya nak tak bagi dia orang meniaga pula. Siapa saya? Macam tu. Okay, sekian dahulu daripada saya, Syamsul Rizal bin Majid, daripada Minyak Wangi Tuyu. So, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum, bye-bye.